beliau. Saya mengucapkan selamat datang beliau Faiz ke Sekolah Masalah. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau Faiz dari Sungai Buloh. Kaget. Jam juga. Jam juga. Masuk Sarjana. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala asy-syaikh Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan jikalau tiada ada sifat itu, situ dah betul lagi dah. Dan jikalau tiada ada sifat itu, sifat mana sifat tu? Yakni qudrat, iradah dan ilmu. Itu dah. Jadi kalau tiada zat Allah Ta'ala, tak ada lah qudrat, iradah dan ilmu. Pasal apa? Pasal qudrat, iradah dan ilmu tu semuanya sifat yang ada di zat. Kerana kita lah ni duk bahas dalil ada Allah Ta'ala. Tu. Jadi kalau zat Allah Ta'ala tak ada, maka tak ada lah sifat-sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Mana sifat-sifat yang ada di zat Allah Ta'ala? Banyak. Tapi sengaja je pada sebut kudrat, iradah, ilmu ni kerana
terhenti adanya makhluk ni, jelas, orang panggil jelas kenampakan pada uqala, pada akal orang yang berakal, ialah dengan 3 sifat tadi. Padahalnya sifat lain pun ia juga. Tu samak, basar, kalam pun ia juga. Tapi jelas pada pandangan uqala, jelas pada tilikan akal orang yang berakal, 3 sifat ni terhenti makhluk ni nak ada. Kalau tak ada 3 sifat ni berarti tak ada makhluk. Mana? Qudrat, iradah, ilmu. Allah Ta'ala buat makhluk ni daripada tak ada kepada ada dengan bersepakai di zatnya sifat qudrat. Allah Ta'ala buat makhluk ni dengan bersepakai di zatnya sifat qudrat. Dia buat tu apa yang dia nak, dia tentu. Bermakna bersepakai di zatnya dengan sifat penentu, sifat iradat. Fa'alul lima yurid. Dia buat apa yang dia nak, dia tentu. Dia tak buat apa yang dia tak tentu, dia tak nak. Kemudian apa yang dia tentu tu dia tahu dah. Pasti dah dia tahu. Pasti dia tahu. Kalau dia tak tahu, jahil dia. Kalau jahil, bagaimana boleh dia nak menentu? Maka terhenti ada makhluk ni jelas pada pandangan uqala dengan 3 sifat qudrat, iradat, ilmu. Hak lain pun ia juga, cuma hak tu kena huraya panjang. Sifat samak, basar, kalam tu kena huraya panjang. Mana huraya panjang? Karena kalau kita masuk mengaji di samak, basar, kalam, ulama-ulama kalam, ulama-ulama akidah ni, di sifat-sifat lain, wujud, qidam, baqa', mukhalafah ila akhir sampai ke hayat, kebiasaannya sya'nul ulama, sya'nul ulama il kalam, mutakallimin, makna sya'nul mutakallimin, khijai ulama mutakallimin ni, dia akan bawa mari si dalil akal semata-mata. Jaga dia buat mari dalil Quran hadis, dalil naqal. Mana? Wujud sampai hayat. Tapi bila masuk sama basar kalam, dah dia buat mari dalil Quran atau hadis, dalil naqal dia panggil. Dalil akal kedia, kemudian dah di belakang dia letak. Pasal apa tu? Pasal ada di kalangan manusia ni pemikiran dia qiyasus syahid alal ghaib dia panggil. Dia qiyah makhluk ni di atas Allah Ta'ala. Mana? Dia kata, apa salahnya kalau Tuhan tu buta, pekak, bisu? Mana? Cuba tengok manusia. Ada je hak pekak, buta, bisu, tapi pandai awak kerja. Tu hak buta boleh hafal Quran ramai mana? Kita hak jelek ni pun kuliah tukar. Hak pekak, bisu, boleh buat tu, boleh buat ni, boleh kreatif tu, boleh gubah ni, boleh buat hasil macam-macam lah, jahit baju ke apa. Tengok. Jadi kalau gitu tu, kalau pekak, buta, bisu, tak ada masalah lah, dia boleh buat lah langit bumi ni. Sudah. Salah tu fikir lagu tu. Ni kalau pekak, buta, bisu, tak boleh ada langit bumi ni juga. Pasal apa? Pasal kalau Tuhan pekak, buta, bisu, bermakna dia tu kekurangan. Ada kekurangan di zat dia. Maka bila ada kekurangan di zat dia, mau tak mau dia pasti dah berhajat kepada zat lain yang mampu menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia. Maka diri berhajat, tak boleh lepas dengan benda lain tu. Ternafi makna ketuhanan, hukum ketuhanan. Mana hukum ketuhanan? Hukum ketuhanan ni Allah, wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hei manusia, mung semua tak boleh lepas dengan Tuhan. Tuhan lepas serba-serbi daripada mung. Lepas serba-serbi daripada makhluk yang dia cipta. Lepas serba-serbi daripada selain daripada dia. Mana dia tak berajak apa-apa. Ni lah ulama usuluddin kata, makna ketuhanan tu dua. Mana? Al-istirnahu an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Dia mesti terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain. Apa makna terkaya daripada tiap-tiap barang lain? Dia tak berajak ke apa-apa, lepas serba-serbi daripada benda lain. Benda lain semua serba-serbi tak boleh lepas dengan dia berlaku. Tak kira wala sebutir kumeh, wala sebutir pasir, nak ada tak boleh lepas dengan yang mengada, Allah Ta'ala, Tuhan maknanya. Nak bergerak, nak mengatuk, nak kelip mata, nak menguat, nak sedawa, nak terberak, nak terkicik, nak kecing, nak ketung, nak bergapo sekalipun tak boleh lepas dengan dia.
Gitu kan? Tu. Maka kalau ada dua perkara ni, dia tak berajak gapo-gapo, muga lain semua berajak ke dia belaka, tak boleh lepas dengan dia belaka, Tuhan dia panggil. Ada hukum ketuhanan tu. Kalau ternafi hukum ketuhanan, bermakna Allah bukan Tuhan. Kalau Allah bukan Tuhan, siapa buat langit bumi ni? Jadi sendiri. Hai, selekeh-lekeh tilik ke orang Arab Badui, orang Arab panggil kapung pun tak terima. Ada asar tanpa ada muasir. Ada tahi uta, tak ada uta pergi berak tu tak boleh nak terima dengan kepala otak. Gitu kan? Ada tahi lembu pasti ada lembu berak. Atau kisah kacir mana ulak pergi berak dengan tahi lembu. Maka ada asar, ada makhluk, pasti ada muasir. Ada yang menjadi, yang memberi bekas, yang memberi kesan. Siapa? Huwallahu ahad. Dia Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan memberi bekah ni tidak adalah ia melainkan hanya ketentuan Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba. Jadi sifat-sifat lain pun kalau kira makhluk ni terhenti juga, tapi agak panjang sikit huraya dia. Kalau kudrat, iradah, ilmu jelas apa? Jelas Kalau Tuhan tu tak ada, bermakna tak ada lah kudrat, iradah, ilmu. Sebab apa tak ada? Sebab ni semua sifat yang ada di zat. Kalau zat Tuhan tak ada habis kudrat, iradah, ilmu. Gitu. Kalau gitu, dan jikalau tiada ada sifat ini. Ini masuk ni. Kalau sifat kudrat, iradah, ilmu ni tak ada, sifat pekuasa, penentu, pengetahuan ni tak ada. Jawab bagi jikalau. Nescaya tiada ada alam ini. Alam ni tak boleh ada, tak wujud, tak ada makhluk ni. Pak alam ni tak ada betul tak? Kita bitah dulu. Bab ni yang nak hurang alam ni apa? Apa dia alam ni? Pak alam ni tak ada betul tak? Tak betul. Tak betul dengan apa? Dengan sebab apa tak betul? Dengan sebab pandang mata kepala kita, dia panggil dengan sebab musyahadah. Mata kepala kita sendiri dapat memandang, melihat alam ini ada, langit bumi ni ada, bukit bukau, gunung ganai, lembu kubaya, itik, gajah rimau, kita sendiri ni, kita sendiri ni sebagai alamun kabir. Kata ulama tasawuf, dia terbalik. Matahari, bulan, bintang, cakrawala, langit bumi ni dia panggil alamun saghir, alam yang kecil. Manusia sendiri alamun kabir, alam yang besar. Pasal apa? Pasal manusia lah. Segala neko ni dijadikan Allah Ta'ala. Afala wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu sendiri, hei manusia, kenapa kamu tidak menilik, memikir? Melihat dengan makna menilik, memikir. Jadi manusia tu sendiri ialah alamat kubra. Alam ni mana alamatun, tanda yang sangat besar tentang kewujudan Allah. Sebab kita hak mukallaf yang diperintah oleh syarak untuk nazar, untuk fikir. Afala tubsirun, afala tatafakkarun, afala yanzurun. Bahkan Tuhan kata dalam Quran, langit bumi dan segala hijau hak Tuhan buat atas muka bumi, antara langit dan bumi ni, hikmatnya supaya mu tu ngaji, tahu, i'tiqad dalam hati. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Tuhan allazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun, yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi pun Tuhan buat seumpama langit juga 7 lapis. Wa yatanazzalul amru bainahun, dan Allah lah yang menurunkan segala khijai di antara langit dan bumi ni. Hujan, panas, kemarau, salji, banjir, gepur bumi, gapo semua tak kira. Apa saja berlaku antara langit bumi ni, Tuhan Allah. Apa hikmatnya Tuhan buat langit bumi ni? Langit bumi segala makhluk ada di antara langit dan bumi ni. Apa hikmat? Lita'lamu, lamu lita'lilil hikmat. Hikmatnya supaya mu terti. Lita'lamu, supaya mu tahu. Tahu ke apa? Annallaha ala kulli syai'in qadir.
akan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap makhluk dialah zat yang maha amat berkuasa, kerana bersepakai di zatnya sifat perkuasa. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala amat-amat meliputi dengan detail dengan segala perkara nisbah pengetahuan dia. Tu dia panggil apa? Supaya kita kenal Tuhan. Itu. Jadi Tuhan buat langit bumi, bukit bukau gunung gandang ni supaya kita tu kenal dia. Supaya kita boleh mikir ke dia. Tu. Ayatullah dia panggil. Kauniyah. Ayat Allah Ta'ala hak bahasa kau. Maka sebab tu langit bumi apa semua ni, kata ulama tasawuf, alamun saghir. Alam kecil je sebenarnya. Pasal apa? Pasal demo ni bukan mukallaf. Bukan orang yang diamanah ke agama Allah Ta'ala untuk memikir langit kena semaya, bumi kena semaya. Dah. Matahari, bukit bukau, gunung gandang kena semaya, kena puasa, kena berzakat, kena tutup aurat. Tak ada. Lembu kubah yang itik ke apa ada? Tak ada. Hak kena siapa? Kita, manusia. Jadi kita lah alamun kabir, alam yang besar. Pelik. Jadi terbalik lah tu ni. Duk tengok hak besar ni, hak besar ni kecil, kita hak besar. Tu lagu tu. Tu ulama tasawuf tu lagu tu. Dah. Tiba-tibanya kita tengok setengok-tengoknya. Tengok langit, tengok bumi pun tengok segala makna tengok setengok-tengoknya, tapi tidak membawa kita fikir kewujudan Allah dan keagungan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Ini menyebabkan kita tu dikatakan buta, orang panggil mata hati kita di dunia. Afaman kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mana-mana orang yang di dunianya a'mal basirah, buta mata hati, maka akhirat esok buta basar, a'mal basar, buta mata kepala. Maka sesatlah klik jalan. Klik mana? Klik di pada mahsyar, pada Arafah, Tuhan saling bumi baru. Kalau kita mati di puncak alam ni, kubur kita dibakit balik, kita di puncak alam. Tapi tak ada nama puncak alam. Bumi lain tu saling. Tapi kita bakit sini. Kena halau kat belakang. Gih. Naik kat piak. Gih gimana? Pada Arafah. Sebab tu tiap-tiap tahun musim haji tu kan, orang pergi wukuf di pada Arafah. Hikmatnya apa? Fikir pada hari mahsyar. Gitu kan? Pas kalau buta mata kepala kira siapa nak tolong? Dunia ni kalau buta mata kepala ada lagi. Paling kurang pun ada tukak, ada tongkat, tidak pun ada anak cucu ke, kok tolong-tolong bibik. Kalau tidak pun mesti ada orang yang Allah Ta'ala gerakkan hati kesiannya, pak cik buta ni lintas jalan ni, tolong dunia, akhirat tak gitu dah. Nafsi. Tu paham ngepek ke Tuhan. Lima hasyartani a'ma. Tuhan bapa mu bakit ke aku dalam keadaan buta mata kepala. Faqad kuntu basira, pada aku mula di dunia boleh melihat. Ada penglihatan. Tuhan kata atadka ayati. Telah datang ayat-ayat aku. Langit bumi aku buat. Segala makneko ni antara langit dengan bumi ni aku buat. Mu sendiri tu aku buat. Tapi fanasi tah. Mu ni wak tak hera. Wak tak tahu. Pelembu juga mu. Aku buat mu manusia. Tapi mu duk beragai pelembu. Mana pelembu? Hidup ni semata-mata makan, minum, berak, kecim, nikah, kahwin. Begitu je lah. Tak ada fikir ketuhanan. Wa kadzalika yauma tunsa. Maka seperti lagu tu jugalah Tuhan kata, kami buat tak hera kamu pada hari ni. Sudah. Maka kerana tu kita ngaji ni supaya kita tu boleh mikir. Tu ulama ajar kita mikir, tengok. Dan jikalau tiada ada sifat itu, sifat kudrat iradah ilmu tu, nescaya tiada ada alam ini. Tak ada lah alam ni. Alam ni nak jadi guana. Tuhan tak ada. Bila Tuhan tak ada, sifat kudrat iradah ilmu pun tak ada. Kerana sifat kudrat iradah ilmu ni sifat yang ada di zat Tuhan. Pak kalau kita fardu takdir zat Tuhan tak ada habis dengan sifat-sifat dia tu. Pak kalau tak ada habis sifat-sifat dia, alam ni siapa buat? Sudah. Tak ada lah alam ni. Kalau gitu gapo dia alam? Ni syarah Syekh pada nak syarah sikit. Alam ni gapo dia? Iaitu alam itu gapo alam ni? Alam flora fauna ke gapo ni? Dia muduk kecek lah ni. Alam ni gapo? Gapo dia? Alam maujudun
yang lain daripada zat Allah dan sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Itu dia panggil alam. Ma siwallah, barang selain daripada Allah. Mana? Barang selain daripada zat Allah dan sifat-sifat Allah, alam dia panggil. Malaikat, alam. Syurga neraka, alam. Sirat, alam. Jin, alam. Manusia, alam. Lembu kubah, ayam itik kajari, alam. Langit bumi, alam. Apa sahaja hak selain daripada Allah dipanggil alam. Tu pasal apa? Pasal dia tu alamatun ala Allah. Dia tanda di atas Allah yang menjadikan dia. Tu sebab tu panggil alam. Kadang-kadang panggil juga makhluk. Sebab apa? Iktibar dia dijadikan daripada tidak ada kepada ada, dipanggil makhluk. Terkadang juga dipanggil mumkinat atau kainat. Sebab apa? Ada dan tiada dia tu terima pada akal kita. Ada pun terima, nak tak ada pun terima. Itu dipanggil mumkinat, kainat. Jadi hak tulah belaka tu, makhluk pun kena ke hak tulah, alam pun kena hak sulah, sama ya. Mumkinat, kainat pun hak tulah. Hak tulah tu hak sama lah. Maksudnya jangan kita duk pening. Sekejap alam, sekejap makhluk, sekejap kainat. Manusia ni Ustaz. Tak, ia belaka. Kita ni dipanggil alam. Saya ni, kita ni manusia, boleh panggil alam? Boleh. Berapa? Sebab kita menjadi alamat, tanda kita dijadikan oleh Tuhan. Kita juga boleh dipanggil makhluk. Sebab apa? Sebab Tuhan jadikan kita daripada tak ada kepada ada. Makhluk dipanggil. Kita juga boleh dipanggil mumkinat atau kainat. Sebab apa? Sebab ada kita dan tiada kita sama berat. Boleh terima dengan akal kedua-dua. Itu lagu tu dah. Jadi panggilan lain-lain tu iktibar lain-lain. Iktibar tilik pandai lain. Tapi musamma ni benda yang dinamakan dengan alam, makhluk, mumkinat, kainat, benda hak sama saja. Gitu dah. Mana misalnya bagi alam? Nak misal takut kita tak kerti pun alam ni pula bagi selain pada Allah. Maujud mana perkara yang ada, sesuatu yang ada, tapi yang ada tu yang lain daripada zat Allah dan sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Mana misalnya seperti langit. Langit ada. Lepas tu langit tu Allah ke? Bukan. Langit tu zat Allah? Bukan. Langit tu sifat Allah? Bukan. Kalau gitu langit tu alam dia panggil. Langit, bumi. Bumi pun bukan zat Allah, bukan sifat Allah. Tapi ada. Maujud. Masih wallah. Dia panggil alam. Kayu, batu dan lainnya, lain daripada yang tersebut, langit, bumi, kayu, batu, ialah ke? Maujudun masih wallah. Benda ada selain daripada Allah. Kerana apa dikatakan langit, bumi, kayu ni ialah alam? Kerana ni ilak pada kata maujud yang lain daripada zat Allah dan sifat Allah. Apakah dikatakan alam ni perkara yang ada, sesuatu yang ada, yang selain daripada Allah, selain daripada zat Allah dan sifat-sifat Allah. Kerana bahawasanya alam ini, nya tu kembali pada alam ni. Tu. Kerana bahawasanya alam ini, alam ni, makhluk ni, mumkinat ni, kainat ni, ada kalanya alam ini jauharun. Ada kalanya jauharun. Tu dah. Jauhar, benda bertokok. Benda bertokok. Benda bertokok tu dipanggil jauhar. Dan jirim. Jirim benda bertokok juga. Tapi gini, jauhar dengan jirim ni, antara dua ni jauhar terlebih umum, jirim ni terlebih khusus. Tu. Kenapa? Kerana benda besar ke, benda halus ke, dipanggil jauhar belaka. Dah.
Benda tu ada besar ke, benda tu bertokar tu bentuk besar ke, atau benda hak bertokar tu bentuk kecil halus ke, dipanggil jauhar belaka. Jirim pula khas. Tu. Khas lah. Khas kepada benda yang berjuzuk saja. Dia panggil apa? Jirim lagi jisim. Mana benda hak bertokar lagi boleh dikerak, dibelah dan dikerisik. Boleh dikerak kerana ada panjang, boleh dibelah kerana ada besar, boleh dikerisik kerana ada tebal. Gitu. Dah. Itu kalau kita menjalani di atas pendapat ulama ahlul hikmat lah, ulama makulatul asyak. Ulama ahlul hikmat dia kata jauhar dengan jirim ni jauhar lebih umum, jirim lebih khas. Tapi kalau kita menjalani di atas ulama usuluddin, ulama kalam, jauhar jirim hatullah. Tu kalau benda tu halus, kecil sangat, bertokar tapi kecil. Satu juzuk. Tak boleh dikerak, dibelah dan dikerisik. Halus kecil. Sekira-kira nak letak mata pisau tu tak teluh. Tak teluh, bak halus sangat. Dipanggil jauhar fardin. Jirim firi. Jirim firi. Jirim firi dia panggil. Benda hak bertokar, hak halus. Jadi dia kata ada kalanya alam ini jauhar dan jirim. Benda bertokar. Benda hak bertokar sifat bagi jauhar dan jirim. Dua-dua tu tanazuk. Yang bertempat sendiri-sendirinya jauhar dan jirim. Mana hak tidak tupai pada benda lain. Mana hak kakak diri sendiri, hak bawa diri dia. Gitu kan. Macam kita ni, tubuh kita ni dipanggil jauhar atau dipanggil juga jirim. Pasal apa? Pasal kita ni bertokar, bertongkol, stokor. Patu kita ni ada tebal, ada besar, ada orang panggil panjang. Maka sebab tu kita ni boleh dikerak, dibelah dan dikerisik. Boleh. Ni dia panggil kita ni, tubuh kita ni jirim jisim ni. Jauhar dia panggil, atau jirim jisim boleh panggil. Maka kita jauhar jirim ni, zat kita boleh dipanggil zat, boleh dipanggil jauhar, boleh dipanggil jirim jisim. Tubuh kita ni, kita kakak tubuh kita diri sendiri. Mana kita berdiri dengan sendiri, mana kita tidak bertempat pada benda lain, kita tidak melekat di benda lain. Kalau kita melekat di dinding, dah. Ini dia panggil apa? Zat, jirim, jauhar. Tu mana itu? Yang bertempat sendiri-sendirinya, mana tidak tupai pada benda lain. Itu mana? Yang bertempat sendiri-sendirinya, tak tupai pada benda lain. Lagi pula tahayyuz lil jirmi, mana mengambil tempat ruangan kosong bagi jirim. Mana tiap-tiap benda berjirim mesti bertempat. Setiap benda yang berjirim bertokar dia panggil. Setiap benda yang bergemagai bertokar ni pasti bertempat. Tu. Tapi dia tak tupai benda lain lah. Mana dia tak melekat di benda lain. Ia hanya mesti bertempat. Lagu mana nak ayat macam kita ni lah. Kita ni jirim ni, kita mesti bertempat. Mana tempat ni? Ada tempat bagi kita. Tempat jemaah. Tu tempat jemaah. Dia tak boleh nak masuk dah. Macam contoh ni, tangan saya ni, ruangan kosong ni, ada jirim angin yang tersepak, terkeluar bila tangan saya pergi. Patut orang lain nak mari masuk pula ni, tak boleh lah. Tu makna tahayyuz lil jirmi, mana mengambil ruang kosong bagi jirim tu pasti wajib. Wajib pada akal. Mana tiap-tiap benda bertokar mesti bertempat. Tiap-tiap benda yang berjirim pasti bertempat. Gitu. Batu kata okey, dia ambil bola tu dalam bilik. Kita tanya lalu, duduk di mana dalam bilik? Almari ke, bawah katil ke? Kayak gitu.
Dia kata dalam almari, boleh. Kalau dia kata pergi ambil bola dalam bilik, duk mana bola tu? Ada dalam bilik tapi tak bertempat di mana-mana. Allah. 10 kali kiamat tak jumpa lagi. Betul tak? Tak terima dengan kepala otak kita. Benda bertokar tapi tak tepat di mana-mana. Kata pergi alih kereta saya kan? Kat mana kereta awak? Adalah situ. Dia ada tu di mana? Adalah tapi tak tepat di mana-mana. Mampu kerah. Tak terima dengan kepala otak kita. Kalau benda tu bertokar, mesti bertempat. Mudah gitu dah. Nak faham lagu tu. Mana dia tak tupai benda lain. Tak berjakit di benda lain. Itu maknanya. Yang bertempat sendiri-sendirinya. Mana yang membawa diri sendiri. Itu maknanya. Yang bertempat sendiri-sendirinya. Jauhar dan jirim. Bapanya pada ni, Syekh pada dia buat mari yang bertempat sendiri-sendirinya. Pertama, nak bagi kita reti kata tiap-tiap benda berjirim jauhar ni pasti mengambil ruang kosong. Qadar teluh tubuh dia. Mana bertempat. Mesti bertempat. Itu sebab tu mari yang bertempat sendiri-sendirinya. Hak dia kandak sebenarnya apa? Yang membawa diri sendiri. Tak tupai pada benda lain. Tu mana gitu. Sebab macam coklat ada di kulit kita ni. Hak ni dia tak bawa diri sendiri. Dia tak bawa diri sendiri. Dia tupai di kulit kita ni. Hitam yang ada di rambut, dia tak boleh bawa diri sendiri. Dia tak boleh kakar diri dia sendiri. Dia kena tupai di rambut. Sebab tu dia panggil sifat. Hitam tu bukan rambut. Rambut ialah rambut. Hitam ialah hitam. Bukan hitam ialah rambut. Kalau hitam ialah rambut, ni rambut juga muka wanita. Ni handphone pun rambut. Semua tiap-tiap hitam rambut lah ke gitu. Dah. Rambut hitam. Lain-lain tu. Bukan hitam ialah rambut, rambut ialah hitam. Salah. Kalau tidak tak ada orang berubah. Hitam ialah warna, sifat maknanya. Jadi dia tak boleh kakar diri dia. Dia tak boleh bawa diri sendiri. Dia tupai di benda lain. Hingga-hingga kalau kita pergi kedai nak beli hitam tak reti orang. Pergi kedai rucik, saya nak beli hitam satu. Bengong kedai kedai tu. Hitam ke apa? Saya nak beli hitam. Cak hitam bukan hitam. Mampu kerah. 10 hari kiamat tak tahu tubik kedai tu ni. Tak boleh nak bawa diri hitam tu gapo? Boleh? Tak boleh. Kita pergi kedai baju, saya nak beli hitam satu. Baju hitam bukan. Saya nak beli hitam. Diri hitam. Boleh? Saya nak beli putih? Boleh? Nak beli manis ke? Boleh? Pergi kedai rocik, saya nak beli manis sekilo. Ya buah heret gula. Saya tak usah gula. Saya nak manis je. Mampu kerah. Pakai cerah tak boleh. Ni. Sebab apa? Sebab benda tu bukan boleh bawa diri sendiri. Dah. Dia mesti tupai di benda lain. Mesti ada di benda lain. Tu dia panggil sifat. Adapun jirim jauhar, iaitu zat makhluk ni yang bertempat sendiri-sendirinya jauhar dan jirim. Apa makna yang bertempat sendiri-sendirinya jauhar jirim? Yang membawa diri sendiri, tidak tupai kepada benda lain. Apa-apa pada syekh pada ibarat dengan yang bertempat. Ini sebagai nak pelekat selalu dah. Hukum tiap-tiap jirim pasti bertempat. Dia tak terima benda jirim tak bertempat, tu tak terima. Kalau orang tu boleh terima, cek dia gila. Otak dia ada cedera. Tu mesti otak dia ada cedera. Kata, dia ambil bola dalam rumah saya, duduk di mana? Ada dalam rumah tu tapi tak tempat di mana-mana. Okey dia. Masuk dalam rumah agak cari bola. 10 kali kiamat tak tubik-tubik dia ni. Bawa. Dah mana ada bola hak tak bertempat. Bola tu jirim tak? Jirim. Benda bertokar. Mesti ada tempat bagi dia. Gitu kan? Mesti ada tempat bagi dia. Pergi cari bola dalam rumah. Kat mana? Ada duduk belakang store. Okey. Kita pergi. Ada sungguh. Kita tengok bola. Hak kita nampak ke apa? Bola, seming atau mozaik ikutlah. Hak tu hak ada. Bola dan mozaik dan seming lantai kita kata. Tempat ada tak? Tempat tak ada. Tapi walau tak ada, direti. Iktibar kata dua benda maujud tu saling menupai, retilah tempat dia panggil. Tu. Dia panggil apa tempat ni? Amrun iktibariyun intiza'iyun dia panggil. Amrun makna perkara yang sungguh, iktibariyun yang dikira-kira pada akal saja,
Tapi intiza'iyun, direti daripada benda yang maujud. Mana? Benda yang ada. Bola, lantai. Reti bertempat. Diri tepat, tak ada. Duk mana tepat? Cuba tunjuk duk mana tepat. Ada tak? Tak ada. Tu sebab tu ulama dia berkhilaf tempat ni gapo dia tempat. Contoh. Ni. Mana tepat bagi cawan? Bagi gelah ni. Ulama khilaf. Kata ulama Makulatul Asyar atau ulama Ahlul Hikmah dia panggil. Ulama falsafah. Tepat ni. Ni apa hak kakak tubuh orang tu tepat. Kita tak. Tepat ni apa hak tersepok ruangan kosong jirim halu hangi ni. Inilah tepat keliling dia semua. Ni tepat lah kan. Jirim pasti mengambil ruang kosong. Ya, ni tidak kosong ni. Ni sebenarnya ada jirim halus, dia panggil angin. Kalau kosong, tak ada mikrofon speaker ni. Buatlah mikrofon lagu mana, PA system mahal, juta-juta sekalipun. Suara kita tetap tak akan sapa di telinga orang. Sebab apa? Sebab suara-suara ni arak, dia panggil arak, sifat. As-sautu al-aswatu a'radun yaqumu bil hawa, dia panggil. Suara ni ialah sifat yang menumpang pada jirim udara. Udara ni ada udara. Maka sebab tu orang boleh rekod alat kembal ke orang panggil suara. Mikrofon, speaker, kembal suara. Tu telefon. Tu. Telefon. Ya asal daripada ilmu agama ni juga sebenarnya. Jadi rekod alat nak kembal suara. Sekarang ni kalau orang Islam ni masih lagi seperti zaman-zaman zaman-zaman cendekiawan Islam, ulama-ulama dulu membina tamadun, membina peradaban diri dia, agama dia, bangsa dia, jadi umat yang mutamaddin. Barangkali boleh reka satu alat yang tangkap suara-suara yang lekat di udara tu, yang berlega-lega di udara. Sekarang ni tak ada lagi tu. Tak ada lagi. Sekarang ni hanya ada alat yang tangkap suara dan surah, gambar. Hak sekarang berlaku. Macam live ni kan. Dia tangkap ni. Mak dia tangkap. Suara pun dia tangkap. Gambar bergerak tangkap. Nanti boleh buka balik. Jangan. Suara ada ni. Terapa di udara ni. Kalau orang Islam ni ganah lagi, dia boleh rekod alat pula. Tarik suara. Catur. Tapi tak lah, kita tak ada cara benda lagu tu ni. Pakai teleh orang belakang. Moga hang tengok iPhone buah orang, Samsung buah orang. Guna hak orang belakang. Hak kita sendiri tak ada nak reka. Kita berhidup balah kunu, maulud, Isra' Mi'raj. Tu kemah tu. Talqin. Tu jadi maju kita tu. Sangat maju. Orang Islam dulu tak gitu. Bila yang ngaji usuluddin ni, suara ni ialah arak yang menumpai pada jirim udara. Bermakna nak sapa suara orang di telinga kita tu, udara ni masuk. Bermakna suara ni boleh takak, boleh higak, sipeh. Lepas tu dengar balik. Tu kan. Ada kaset, ada dulu. Lah ni tak canggih, tak pakai kaset dah. Orang pakai MP3 begitu dah. Tu. Habis itu. Jadi bukan duk kosong ni. Kalau kosong kita menepik melaung lagu mana tak dengar kan. Ada udara ni. Jirim juga. Udara ni pun jirim juga. Jauhar juga. Jirim juga. Tapi haluh. Bahasa latif. Lembut. Macam air tu. Bahasa lembut. Haluh. Mana kita boleh tepuh dia. Dia sepok tubik. Air kan. Kalau kita tepuh. Dia sepok tubik. Sebab tu kita boleh berenang lah air. Cuba air tu jadi air batu. Ais. Boleh berenang. Dengan kita kerah lah tu. Sama. Dinding ni. Jirim juga ni. Tapi ia kerah. Tak boleh terah. Kita hatuk kepala kita. Tak tahu mana pecah. Tak pecah ini, pecah kepala kita. Dua tu ya. Kerah. Ni jirim yang bahasa kerah. Air, udara, jirim yang bahasa haluh. Itu. Jadi, tiap-tiap benda jirim, tiap-tiap benda jauhar, pasti wajib mengambil ruang kosong. Ini bukan kosong, ada udara. Mengambil ruang kosong, maknanya sepok tubik angin tu. Ruang kosong setara mana? Yang teluh qadar tubuh dia, zat dia. Tu pasti benda berjirim gitu. Sebab tu tak boleh kata Tuhan tu bertempat. Salah lalu dah. Walaupun kita kata tepat tu tak ada. Mana ada tepat? Iya tak ada.
Tapi reti tepat tu kerana dua benda yang berjiring saling berdepek, gitu kan? Ya, tu reti tepat tu. Jadi kalau kita kata Tuhan bertempat, automatik, walau tidak secara soreh, tidak secara jelas, nyata, kita kata Tuhan ni berjiring, tak kata gitu. Nah, kalau kata Tuhan berjiring, tu mujassimah. Nah, Tuhan dia tak kata Tuhan berjiring, cuma dia kata Tuhan bertempat. Makna bertempat tu sendiri mengautomatikkan dia nak kata Tuhan tu berjisim. Tu bahaya tu. Sebab tu tak boleh kata tu tepat. Walau tepat hak layak pun tak boleh. Nah. Walau tepat hak layak bagi Tuhan pun tak boleh. Sebab apa? Sebab tepat tu benda hak baru. Benda baru. Nah, nak hasil reti tepat tu mesti kejadian tu pada benda baru. Tu lagu tu habis. Payah sikit lah ngaji usul ni. Ya agak orang panggil yang main kepala otak kena duk berlegak, kena mikir ni. Tu lagu tu. Atawa arat. Atawa arat ni atah pada kata jauhar. Jadi dia nak kata gini. Alam ini bahawasanya, kerana bahawasanya alam ini, ada kalanya alam ini zatnya jirim jauhar, sifatnya arak. Gitu. Arak ni apa dia ustaz? Arak ni ialah sifat yang ada di jirim tadi. Macam kita hitamnya ada di rambut. Tu dia panggil sifat, boleh panggil arak pun dia boleh panggil. Arak ni mana benda hak kedatangan. Baru kedatangan. Allah kita tak boleh panggil arak. Kita hanya boleh panggil sifat. Kalau yang ada di makhluk, di kita, lembu kubai, itik, kajerimat, tak ada kira. Boleh kita panggil sifat dan boleh kita panggil arak. Sebab apa arak? Sebab dia baru kedatangan. Dia benda hak baru kedatangan. Dalilnya mana? Cuba tengok daun pisang tu. Daun pisang warna hijau. Adakah hijau dia tu selama-lama? Tak. Jadi hijau yang ada di daun pisang ia boleh hilang, ganti dengan kuning. Hak kuning tu hilang pula, ganti dengan coklat. Tu nak kata arak tu yang menopel di daun pisang. Jadi daun pisang bukan hijau, bukan kuning, bukan coklat. Daun pisang zat tu, zat daun pisang tu diri dia, jirim dia, jauhar dia. Lepas tu hijau, kuning, coklat yang ada di daun pisang tu dia panggil arak. Benda hak kedatangan, hak menumpang di jauhar, menumpang di jirim. Bila sebut kata tupai ni tak kekal, betul tak? Tak kekal. Macam kita, saya nak tupai bila air rumah awak akhir beruk, masuk air tu, lepas tu siapa kiamat tak betul-betul gitu ke? Habis berak tu baik gitu kan tupai. Jadi arak ni apa? Sifat yang menumpang di jirim. Begitu dah. Tawa arat. Arak mana sifat bagi arak? Arak yang berjelira. Yang berjelira dah. Yang berjelira. Yang berjelira ni maknanya bersebati. Sebati. Sebab tu sifat ni kita nak kata dia zat tak boleh, kita nak kata dia bukan zat pun tak boleh. Pening ni. Dia panggil la hiya huwa wala hiya ghairuhu. Gitu. Macam tadi. Daun pisang berwarna hijau. Mana jirim, mana arak? Daun pisang tu jirim, jauhar. Hijau yang ada di daun pisang tu arak. Baik. Hijau tu adakah dia daun pisang? Bukan. Hijau warna. La hiya huwa, bukanlah hijau tu daun pisang. Tapi wala hiya ghairuhu, hijau yang ada di daun pisang tu bukan yang lain daripada daun pisang. Nak katakan dia tak boleh pisah, tak boleh becek daripada daun pisang. Pedok lah. Mana dia berjelira di daun pisang tu. Berjelira. Jelira ni kalau logat Kelantan ada dua. Jelira makna berahi. Jelira molek ada nasi, ada uleng, ada budu, ngepoyok enggak jelira. Jelira berahi. Bukan nak mana tu. Jelira dengan makna bersebati. Ia larut. Larut macam gula tu kita kucah lah air teh kan. Ia larut. Tak boleh nak pisah dah. Duk mana gula habis. Ia larut dah. Tu makna gitu larut.
Bukan larut malam. Tu kan. Tu lewat malam. Larut malam bersebati tu. Tu makna gitu dah. Jadi arak ni yang berjelira, yang larut, yang bersebati. Boleh bola kalau tu. Padanya pada jirim dan jauhar tadi. Tanazuk. Dua-dua sekali. Padanya pada jirim dan jauhar. Ya gitu. Dan bertempat menumpannya jirim dan jauhar. Dia tak boleh kakak diri sendiri. Tu dah. Dia bertempat menumpan jirim dan jauhar. Apa? Arak tu. Dia tak boleh kakak diri dia. Dia mesti ada di benda lain. Mesti menumpai di benda lain. Macam tadilah kita buat contoh. Hijau di daun pisang. Dia tak boleh diri hijau tu sendiri. Boleh pisah tak boleh. Ni, putih di serbai, di piah. Hitam di sokok. Tak boleh pisah ni. Tak boleh kita nak ambil piah saja. Putih ni kita nak bual tepi tak boleh. Sebab putih hitam ni arak yang bertempat dan bertempat menumpan jirim, menumpan jauhar, iaitu upai jirim jauhar ni. Jadi hak putih ni kita boleh tukar jadi warna apa? Boleh. Kita celup warna hitam tu, warna hitam pula. Kayak gitu. Ni kulit kita ni. Arak hak kekal hak ada tu hewaknya sawo mata. Ni sawo mata, coklat lah kita kata coklat. Boleh berubah? Boleh. Sebab arak kita jemur tengah panas. Hangit lalu, hitam lalu dah tu ni. Hang ni letong. Boleh. Tu ataupun nak jadi putih. Pakai gi pek lah beli ke apa, mek kerja esa molek-molek jadi putih molek-molek. Yo orang negara tu nak kata arak menumpangnya menumpang jirim dan jauhar. Cuma di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari, arak ni ia tidak kekal dua masa. Dua zaman dia panggil. La yabqa zamanaini. Al-aradu la yabqa zamanaini. Mana arak ni dia tidak kekal dua masa. Mana? Ni, hijau yang ada di dinding ni. Nah. Bukan hijau yang sama ketika mana mula-mula kita cat dulu dak. Bukan. Lepas tu setiap saat ditajaddud, diperbaharui oleh Allah Taala. Gitu. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Tiap masa ketika tu dia Allah pada hijaannya. Apa antaranya? Mentajaddud, memperbaharui Allah. Hijau lain-lain ni. Setiap saat, detik-detik masa tu hijau lain. Kita hadut nampak hijau tu lah. Hijau ni mula masa cat dulu lagi. Dah hijau lain ni saat. Tuhan ada buat kerja dia. Ni coklat ada di pikir, hitam ada di rambut kita, coklat lain semua, hitam hak lain semua. Tapi kalau ikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi, arak ni diperkekalkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita menjalani di atas pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi, boleh kita rekod alat untuk tarik suara-suara hak terapung di udara. Sebab apa? Sebab diperkekal oleh Tuhan. Arak tu ada lekat di udara tu. Dijirim udara. Udara ni jirim zat. Dia lekat situ. Boleh. Tapi kalau kita menjalani di atas Imam Abu Hasan Asy'ari, tak boleh. Baru ia hilang. Ia hilang. Mana? Suara tu hilang, diperhilangkan oleh Tuhan. Tak ada. Suara lain pula mari pak lekat pula di udara. Gitu dah. Tu pening sikit mengaji kau ni. Tu. Dan tiap-tiap daripada keduanya. Tiap-tiap daripada keduanya. Mana? Tiap-tiap daripada jauhar dan arak. Gitu dah. Dan tiap-tiap daripada keduanya. Zat makhluk dan sifat makhluk. Ini nak kata gitulah. Zat makhluk dan sifat makhluk. Apa zat makhluk? Kita panggil jauhar boleh, jirim pun boleh. Sifat makhluk kita boleh panggil arak, boleh, sifat pun boleh. Tiap-tiap daripada sifat makhluk, zat makhluk ni, jauhar, jirim dan arak ini, gitu dah. Adanya tiap-tiap daripada zat makhluk, sifat makhluk, kemudian daripada ketiadaannya kedua-dua. Nyo tu kembali kepada kedua-dua. Adanya kedua-dua zat makhluk dan sifat makhluk, kemudian daripada ketiadaannya kedua-dua. Mana?
Zat makhluk dan sifat makhluk. Zat kita dengan sifat kita ni dia panggil apa? Baharu dia panggil. Baharu. Mana? Daripada tak ada kepada ada. Zat kita ni daripada tak ada kepada ada. Daripada tak ada betul benar kepada ada. Ada tu jadi bayi dulu, bukan duk jadi besar gini dah. Betul tak? Kau ada siapa pok kita dulu beranak besar ni dah beruk mak. Pecah beruk mak kita tu. Yang besar lagu ni daripada tak ada kepada ada tu. Daripada tak ada. Tak ada besar, tak ada panjang, tak ada tinggi, kepada ada tinggi. Ada. Tinggi tu sebenarnya tak boleh nak kata ada. Mana tubuh kita tu. Daripada tak ada kepada ada. Zat. Sifat pun begitu juga. Daripada tak ada kepada ada. Tu dia nak kata gitu. Dan tiap-tiap daripada keduanya itu, daripada zat makhluk, sifat makhluk, daripada jauhar jirim dan arak itu, ada nyonya kedua-dua tadi tu, kemudian daripada ketiadaan nyonya kedua-dua. Bukan ada dia dah. Ada dia tu daripada tak ada kepada ada. Dulu tak ada, sekarang ada. Dulu tak reti, sekarang reti. Dulu tak gagah, sekarang gagah. Dulu tak pandai, sekarang pandai. Kayak gitu. Betul tak? Bukan duk pandai selalu, tubik perut mak tu kak. Assalamualaikum, ngajar selalu. Reboh mak ya. Bukan gitu. Daripada tak reti lah kau, kepada reti. Daripada tak pandai, pada pandai. Daripada tak mampu, pada mampu. Gitu ke? Tu. Tu nak ayat ke? Zat makhluk, sifat makhluk, daripada tak ada pada ada. Maka jadilah ada apa? Ada makhluk ni, ada alam ini ni. Dan ketiadaan itu, ketiadaan apa? Ketiadaan alam ini ni bersamaan keduanya. Bersamaan mana sama berat? Ada dan tiada bagi makhluk ni sama berat. Itu mana? Bersamaan keduanya. Kedua ada dan tiada tu atasnya, atas alam ini sama berat. Jadi makhluk ni, zat makhluk dan sifat makhluk, nak ada pun terima, nak tak ada pun terima. Gitu. Sama berat tu. Kayak gitu. Contoh orang kata, mu tahu tak? Mamak meninggal dunia dah. Yo ko, maring baru minum air kedai kopi dengan kawan. Innalillah. Kayak gitu. Gitu lah. Innalillahi wa inna Allah, Tuhan saya tu ke dia tu. Cepat masa dia ni. Kayak gitu. Berkata, mu tahu tak? Mamak meninggal dunia dah. Iya kau. Iya mamak meninggal dunia. Tak terima apa lotok. Dia mesti kena ada. Tak terima nak kata tak ada. Gitu ke? Tak ada kecek gitu dah tu ni. Tu nak ayat kata bukti mudah. Cara-cara kita ayat kapur ni bukti mudah. Kata apa? Kita ni diterima akal. Ada pun terima, tak ada pun terima. Jadi sama berat tu. Tapi terima tu masa lain-lain lah. Jangan masa seretak. Mustahil. Kerana ada dan tiada ni dua perkara berlawanan. Ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara berlawanan tak boleh berimpun sekali. Kata boleh terima kedua-dua tu pada masa lain-lain. Masa yang tidak bersamaan. Gitu dah. Mamak ada pada zaman ni, terima. Nak tak ada pada zaman ni pun terima. Tu dah. Gitu. Tengok. Maka jadilah ada alam ini dan ketiadaan alam ini itu bersamaan. Apa bersamaan pada tilik pandang akal kita? Keduanya, kedua ada dan tiada, atasnya atas alam ini. Mana misal orang panggil bersamaan ni? Seperti neraca. Neraca tu dacing lah. Seperti dacing neraca yang bersamaan dua daunnya neraca. Supaya dacing kau tak nak ada dacing buat kita dah tu ni. Ya kau susuk lah ni. Dacing tu dia ada dua neraca. Sama berat. Tu dia. Bandingannya seperti itulah. Ada dan tiada kita makhluk ni sama berat kedua-duanya, sama berat. Tengok deh. Tengok. Maka bila sama berat, ada dan tak ada makhluk ni serupa dengan dua daun dacing yang sama berat kedua-duanya, maka tiada boleh maka tiada boleh terima pada akal kita manusia rendah salah satu mana, berat salah satu
Salah satu daripada 2 daun neraca yang bersama tadi, atas yang satu lagi, atas daun neraca yang satu lagi, melainkan boleh terima dengan kepala otak kita manusia. Boleh terima. Berat ni. Berapa boleh terima? Dengan ditindih dengan sesuatu. Mana? Ada murajjah, ada benda yang memberati. Baru boleh terima. Kalau berat salah satu, kita tengok, tak ada, kosong. Tapi berat salah satu, boleh terima? Tak boleh. Tu rajah biduni murajjah. Tu mustahil aql dia panggil. Berat salah satu 2 daun neraca dengan tidak ada yang memberati, hak tu kita tak boleh terima, mustahil pada akal. Bila benda yang bersama tiba-tiba berat salah satu, pasti ada murajjah, ada yang memberati. Kita tengok, patut pun daun neraca ni sengit sebelah, ada gula sekilo. Gula sekilo tu dia panggil murajjah. Yang menguatkan salah satu daripada 2 daun dacing yang bersama tadi. Begitulah kita makhluk. Ada dan tak ada kita makhluk ni seumpama 2 daun tadi, 2 daun dacing yang bersama ada pun terima, tak ada pun terima. Tiba-tiba berat kot sebelah ada, dengan tak ada yang mengada, boleh terima dengan kepala tak? Tak boleh terima. Mesti bila berat kot sebelah ada yang mengada. Gitu selalu. Ada dengan tak ada sama berat ni. Berat kot sebelah tak ada pula. Dengan tak ada yang meniada, tak boleh terima. Mesti ada yang mengada, ada yang meniada. Tu lagu tu dah. Pahal dok buat kita ni. Habis gen dah aku ni. Ni. Peluh jumpa tahik dah saya panggil. Maka tiada boleh rendah salah satu, mana tak boleh nak berat salah satu daun neraca tadi tu atas yang satu lagi, mana atas daun neraca yang satu lagi, melainkan boleh rendah, boleh berat tu pada pandangan akal kita dengan tubah sababiyah, dengan sebab ditindih, diberati. Ditindih makna diberati dengan sesuatu, dengan apa-apa perkara tak kira, gula sekilo ke, beras kapik ke, barulah terima. Jadi berat salah satu di atas yang satu lagi. Gitu dah. Demikianlah dia kata. Lagu tulah alam ini. Lagu tulah alam ni. Lagu mana? Ada dan tiada alam ni sama berat. Nak ada terima, nak tak ada pun terima. Tak ada masalah bergapo. Gitu. Dia panggil jaizul aql. Ma yasihu fil aqli wujuduhu taratan ukhra wa adamuhu taratan ukhra. Mana perkara yang sah, terima, boleh dicerna dengan kenampakan akal kita, adanya pada satu masa yang lain dan tiadanya pada satu masa yang lain. Jadi ada dan tiada bagi kita tu sama. Bahkan katanya ulama, bahkan kita ni sebenarnya berat kot sebelah tak ada. Sebab apa? Sebab asal kita tak ada. Adamu mahdin, asal kita tu tak ada rasa. Jadi kalau kiranya ada dan tak ada tu, hak mana hak berat dah? Tak ada tu berat. Duk tak ada. Zaman tu ada tak kita? Tak ada. Zaman Qabil Habib ada? Tak ada. Zaman Nabi Syis ada tak? Tak ada. Idris ada? Tak ada. Nuh ada? Tak ada. Zaman Firaun, Qarun, Namrud, apa tak ada. Tak ada. Zaman hantu ada tak? Tak ada lagi. Zaman Portugis, Jepun apa tak ada. Tak ada lagi. Zaman Mahathir baru ada dia ni. Puak baru lahir baru beranak. Baru ada. Jadi berat kot sebelah tak ada tu. Berapa ratus ribu tahun tak ada kita tu. Tak ada. Berat kot sebelah tak ada. Tuhan mengekal kita tu tak ada. Selapa masa ketika hak Tuhan tentu dah kita ada, Tuhan mengadakan kita. Daripada tak ada kepada ada. Itu ijadul mumkini. Tuhan mengadakan perkara yang boleh terima ada dan tiada, minal adami ilal wujudi, daripada tak ada kepada ada. Berat kot sebelah ada. Berat kot sebelah ada. Ada ni, kita ni duk ada ni sekarang ni. Siapa yang mengada? Allah yang mengada. Duk ada. Tapi terima tak nak tak ada? Terima. Jadi terima kedua-dua tu. Tapi duk berat sebelah ada lagi ni. Siapa masa ketika puyeh hak Tuhan tentu dah,
kullu nafsin za'iqatul maut, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pak. Nyata ada pula dah kita. Berat kok sebelah tak ada pula. Nyata ada pula dah. Tak ada pula kita. Tok nenek kita. Ada lagi tak? Moyang-moyang kita. Tak ada. Siapa yang meniada? Ada yang meniada. Tak terima benda hak terima bersama yang ada dan tak ada, tiba-tiba berat salah satu dengan tak ada yang memberati. Tak ada murajjah, tak terima. Demikianlah alam ini, kata Syekh pada Mekah. Tiada membenar oleh akal. Mana tidak membenar ni tak boleh terima, tak boleh nak terima, tak boleh nak jeng, tak boleh nak setuju. Gitu mana? Tiada membenar oleh akal akan adanya alam dengan ketiadaan yang membuatnya alam. Tak boleh terima. Ada sendiri itu tak boleh terima. Jadi sendiri itu tak boleh terima. Tiap-tiap benda yang ada mesti ada yang mengada. Patut Allah yang ada. Patut Allah ada yang mengada ke? Allah tak ada lah yang mengada, walau dia yang ada. Sebab ada dia tu ada zati. Kena ingat balik. Wujud Allah wujud zati. Wujud bahasa diri dia, zat dia gitu. Wujud zati mana wujud hakiki. Adapun ada kita, ada juga kita ni, bukan tak ada. Ada kita ni panggil wujud idhafi atau wujud majazi. Mana wujud idhafi? Wujud kita ni nisbah diadakan saja. Wujud majazi makna ada kita tu pinjam, majak perkataan ada kerana diadakan oleh Allah Ta'ala. Gitu. Itulah gitu dah. Jadi tiap-tiap benda yang dicipta, diwujudkan, pasti ada yang mencipta. Sang pencipta yang mewujud. Mesti. Tak terima nak kata tak ada. Sebab bukan bahasa ada tu ada zati, bukan. Bukan ada kita ni ada zati. Kalau ada zati, mana ada sedia kita. Tak ada yang mengada. Tuhan lah kita ni gitu. Tak berajak kepada yang mengada. Tak. Ada kita ni kita berajak kepada yang mengada. Kalau yang mengada tak mengada, tak ada kita. Itulah gitu dah. Habis. Dan yang membuatnya, makna yang menciptanya, yang mengadanya alam itu, mesti bahawa adalah ia yang membuat, ia yang mencipta, ia yang mengada, empunya kudrat. Mana empunya yang bersifat dengan berkuasa. Tokai pula yang buat tu tak ada sifat berkuasa. Jangan kata nak buat, kita makhluk nak usaha pun kena ada ring. Tu kan? Kita makhluk ni kita tak buat, bukan kita buat perbuatan kita tu. Kita hanya usaha. Kasab waliktisab. Usaha baik, usaha buruk. Kita nak usaha ni pun kena ada kederak. Kena ada ring dipanggil. Kalau tak ada kederak, tak ada ring, Allah. Mari weh pergi gotong royong cuci kubur. Dia demo kawan tak gerak, tak ada kederak kan. Tak ada kederak. Tak ada ring. Padahal bukan kita hakikat yang menjadi perbuatan mencuci kubur tu. Hakikatnya Allah Ta'ala. Cuma kita basuh usaha saja. Jangan kata nak buat, nak usaha pun tak boleh, tak ada kederak. Apatah lagi Tuhan ni bukan usaha, dia buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan, yang membuat kamu daripada tak ada pada ada. Wa ma, dan apa sahaja minal khairi wa syarri, daripada baik atau buruk, ta'malun, yang engkau kerja, yang engkau usaha. Tengok. Maka tak terima, mestilah ada ia yang membuat alam ini empunya kudrat. Mana empunya kudrat ni yang bersifat dengan berkuasa, dan irada yang empunya irada mana yang bersifat dengan penentu, dan ilmu yang empunya ilmu mana yang bersifat dengan pengetahuan. Kudrat, irada, ilmu mana sifat bagi sekalian? Kudrat, irada, ilmu, perkuasa, penentu dan pengetahuan yang sempurna, yang kamalat. Yang kamalat di sisi Allah Ta'ala lah. Pada hak ketuhanan dia panggil. Macam kita kudrat, irada, ilmu juga. Tapi bukan kudrat, irada, ilmu sama dengan sifat Allah Ta'ala, bukan. Kena faham dah? Kudrat, irada, ilmu tu kita sebut di makhluk ni sama pada lafaz. Makna beza.
Di sini timbul. Ni banyak ni ada ke WhatsApp ambok. Tanya ustaz, pasal apa pula kudrat iradat ilmu kita boleh kata Tuhan bersifat kudrat, kita pun sifat kudrat, tapi tak sama kudrat Tuhan dengan kudrat kita. Apa kita tak boleh kata Tuhan ada muka, Tuhan ada tangan, tapi anggota tangan Tuhan tak serupa anggota tangan kita. Apa salahnya? Sama je. Tak boleh kecek gitu. Jadi aku malah jawab lewat WhatsApp. Banyak dah orang duduk mengajar dalam kuliah berapa dah tu ni. Masa mengaji tak semai mengaji. Lepas tu duduk tanya dalam WhatsApp. Nah, kalau jauh sekalipun tengoklah YouTube. Nah, terus duduk tanya lah. Nak jawab sekali lagi. Kalau jawab sekali ni kerak buh oleh YouTube oleh Facebook. Nah, boh tanya pas ni, serabut dah aku. Nah, kenapa tak boleh kata Tuhan ada anggota tangan, kita ada anggota tangan, tapi anggota tangan Tuhan tak serupa dengan anggota tangan kita? Tak boleh. Sebab tangan tu makna dia segera berjirim berjising. Gitu dah. Muka kaki tu segera berjirim berjising. Tak boleh. Tak sama dengan kita kata Tuhan ada kederak, kita ada kederak. Tapi tak sama kederak Tuhan dengan kederak kita. Tak apa tu. Sebab apa? Sebab kederak di kita pun giring ke? Tak. Kita pun tak tahu gapo kederak di kita. Ring. Ring je. Yang mampu untuk kita usaha. Tak membawa ke kita kata Tuhan ada kederak, jadi Tuhan pun ada ring. Tuhan pun berusaha. Tak. Dia tak sama tu. Tuhan ada ilmu, kita ada ilmu. Sama ilmu kita, ilmu Tuhan. Tak sama. Sebab apa? Sebab ilmu kita pada makna jahil. Pasal apa? Pasal kita kena mengaji, kena usaha, kena fikir, kena buat kajian, kena buat eksperimen ni. Ikutlah gapo? Ilmu nazari, ilmu daruri, ilmu kasbi, ilmu badihi, ilmu laduni, ikut ilmu wahbi. Ya belaka tu. Itu fi maknal jahli belaka tu. Pada makna bodoh belaka tu. Sebab apa? Terdahulu dengan bodoh. Ilmu Allah Ta'ala satu sifat yang ada di zat dia. Tidak terdahulu jahil. Nah, bukan kata Tuhan ni mengaji sungguh dulu, kuat sungguh, pandai boleh jadi Tuhan pun, aling sungguh, berapa PhD. Bukan gitu. Ilmu Tuhan tanpa usaha. Tidak terdahulu jahil. Lain tu. Nampak tak? Lain. Adakah bila kita kata Tuhan bersifat dengan ilmu, jadi menyebabkan Tuhan tu ada anggota, ada kepala otak, ada darah? Tidak lazim lagu tu. Sebab ada kepala otak ni, lembu pun ada otak lembu sedap lagi. Okay. Nah, jadi tidak lazim bila kita kata Tuhan ada ilmu, jadi Tuhan ada otak, ada akal. Dah. Nah, lembu kubah yang etik itu ada belakang otak tu. Ada akal gharizi, tapi tak ada akal nurani. Beza tu. Tak sama bila kita kata Tuhan ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada perut. Semua tu memberi makna berjirim, berjisim. Melainkan kita kata Allah ada sifat yang bernama yadun, tangan. Sifat, bukan anggota, bukan jariah. Itu lain. Apa sifat tangan? Saya tak faham tu. Saya pun tak tahu, serah pada Allah. Itu pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, salah satu daripada dua pendapat. Itu isbat sekalian sebagai sifat. Isbatul yad sifatan min sifatillah. Mana? Sifat ma'ani Allah ada qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, baqa', kidam. Itu di sisi Imam Asy'ari sifat ma'ani, bukan sifat salbiah. Lagi yadun, wajuhun, jambun, istiwa. Banyak. Rijlun, sifat. Adapun tangan kita bukan sifat kau tangan ni. Bukan zat, jirim, berjising. Tekan lain tu. Jadi apa makna tangan tu ialah sifat? Wallahu a'lamu bihaqiqatiha. Tak tahu. Itu tak apa. Salah satu daripada pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi kalau kata Tuhan ada tangan, anggota tangan, tapi tak serupa lah dengan tangan kita. Tangan Tuhan comel lah, putih sepuh tangan kita, hitam lengit, ada bulu-bulu berapa geli orang tengok. Tu itu mengheret kata kita nak ayat Tuhan tu berjisim, berjirim, tertegah. Tak boleh kecek lagu tu. Dah. Jadi Tuhan ada sifat penglihatan dengan Tuhan ada mata. Sama ke? Tak sama. Bila kata Tuhan ada mata, ni biji mata makhluk lalu dah berjisim, berjirim. Adapun Tuhan ada sifat pelihat, tidak membawa kerti Tuhan berjirim, berjising. Pasal kita melihat pun bukan dengan mata. Kita melihat dengan sifat pelihat yang ada di mata. Betul tak? Dalilnya mana? Orang buta bukan tak ada butir mata. Ada butir mata. Nah, tapi tak ada sifat pelihat. Jadi tak boleh kata Tuhan ada telinga, tapi telinga Tuhan tak serupa lah telinga kita. Tak boleh. Tapi boleh kata Tuhan ada sifat samat. Sifat samat Tuhan tak serupa sifat samat kita. Boleh?
Sebab tidak membawa kita iktikad Tuhan tu berjisim berjirim. Sebab kita mendengar bukan dengan telinga. Kita pun mendengar dengan sifat pendengaran yang Tuhan letak pada adat dia anak telinga. Bukan dengan telinga. Kalau dengar dengan telinga tak ada orang pekak dalam muka dunia. Nah, sebab orang pekak pun ada telinga, bukan tak ada telinga. Pasal apa dia pekak? Pasal dia tak ada telinga. Oh, pelik. Bukan pasal dia tak ada telinga, pasal dia tidak ada sifat pendengaran yang dijadikan oleh Allah pada adat diletak pada anak telinga. Itu lagu tu dah. Habis itu. Jadi ingatlah tu. Tak sama lah tu, tak sama. Sebab tu yang mari yang sempurna, yang kamalat. Mana sifat kudrat, iradat, ilmu tu sifat kamalat Allah Ta'ala. Bukan hak ada di kita. Kudrat kita, ilmu kita, iradat kita ni bukan kamalat. Hak ni Tuhan buat pinjam pada kita, terbatas. Dan iaitulah, siapa iaitulah yang empunya kudrat, iradat dan ilmu yang sempurna, yang kamalat tadi? Allahu Ta'ala. Pastilah. Pastilah Allah Ta'ala. Habis situ. Kemudian kita sambung semula pula. Maka ini alam. Ini alam ni. Maka ini alam daripada sekira-kira adanya alam yang lahik, kemudian daripada ketiadaannya alam yang sabit, demikianlah adamnya yang lahik bagi adanya alam itu dalil atasnya, atas alam, iaitu apa dalil apa arti dalil? Artinya arti dalil penunjuk atas tentu ada zat yang menjadikan dia. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ dululah. Maka ini alam. Wallahu a'lam. Jadi pendek katanya apa? Alam ini menunjukkan mesti ada Allah Ta'ala. Pasal apa? Pasal kalau Allah Ta'ala tak ada, zat dia tak ada, bermakna tak ada kudrat iradat ilmu. Tak ada kudrat iradat ilmu, bagaimana dia nak mengadakan makhluk? Kalau dia tak mengadakan makhluk, makhluk ni ada bagaimana? Tak ada sendiri, tak terima. Sebab ada dan tak ada makhluk ni sama berat. Maka rajah bidu ni murajjah. Muhal, mustahil aql. Berat salah satu daripada ada dan tiada yang sama berat dengan tidak ada yang memberat, itu tidak boleh diterima pada akal, mustahil pada akal. Kalau orang tu boleh terima, orang tu cedera akal dia. Gitulah. Jadi bermakna makhluk ni menunjukkan ada zat Allah Ta'ala yang bersepakai di zatnya sifat-sifat kesempurnaan. Habis situ. Itulah hikmat Tuhan buat langit bumi. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya mu tahu bahawasanya Allah atas segala makhluk ni dialah zat yang maha amat berkuasa, kerana bersepakai di zatnya sifat kudrat, sifat berkuasa. Itu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.